Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai baca sekali lalu kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi dan Rasul yang pertama bertembung dengan golongan-golongan syirik. Nabi dan Rasul yang pertama berdepan dengan penyembahan berhala. Dan ada setengah-setengah pengkaji sirah para nabi ataupun tarikh nabawi yang menulis buku bermula dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sebab kisah berkaitan dengan dakwah terhadap kaum itu tidak berlaku pada zaman Nabi Adam dan Nabi Idris. Dan manusia yang syirik atas muka bumi ini adalah berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Pun begitu, kebanyakan kitab juga menulis kisah bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, kerana ada beberapa kisah yang menarik yang mesti kita hubungkan sejarah penciptaan manusia ni dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Allah Nuh kita sebut para nabi dulu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya telah kami bangkitkan dalam setiap ummah seorang rasul untuk mengajak mereka mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara tauhid yang melampaui batasan sempadan makhluk. Semua nabi tugas ini mengajak kaum dia mengabdikan diri semata-mata kepada Allah dan meninggalkan tauhid, perkara yang melampaui batas makhluk, sama ada dari sudut penyembahan, dari sudut amalan syariah sebagai contoh, dan juga akhlak melampaui batas. Contoh macam melampaui batas tauhid dari sudut akidah adalah menyembah selain daripada Allah, menyembah syaitan, menyembah matahari, menyembah bumi, menyembah gunung dan sebagainya. Dari sudut amalan, melakukan amalan yang tidak dituntut oleh Allah. Antara dia adalah berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah, mengurus manusia dengan perlembagaan manusia, bukan perlembagaan Allah. Itu juga adalah tauhid. Dan dari tauhid dan sudut akhlak dia adalah kita nak menjadikan diri kita seumpama malaikat, sebagaimana yang dibuat oleh penganut agama Buddha dalam martabat dia nirvana tu, iaitu meninggalkan dunia 100%, sampai ke makan, sampai ke tidur, sampai ke minum pun tak nak. Sedangkan manusia dia perlu, hak dia kepada manusia kena ditunaikan. Jadi para nabi datang
membawa 3 prinsip penting dalam dakwah ni, iaitu prinsip akidah, prinsip syariah dan prinsip akhlak. Akidah dan akhlak ni sama daripada zaman Nabi Adam sehingga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sudut syariat, dia berbeza-beza mengikut Nabi dan juga waktu. Berbeza-beza. Zaman Nabi Musa, syariat dia tak sama dengan zaman Nabi Ibrahim sebagai contoh. Zaman Nabi Isa tak sama syariatnya dengan zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan syariat Nabi Muhammad yang terkandung dalam Al-Quran, syariat ini terpakai sampai ke hari kiamat. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman nanti untuk berlawan dengan Dajjal, Nabi Isa akan memimpin manusia ini dengan ajaran Al-Quran, syariat Nabi Muhammad. Dia tak bawa syariat Injil. Dia tak bawa syariat Injil. Menunjukkan Al-Quran adalah syariat untuk manusia akhir zaman, sesuai dari sudut masa, tempat, bangsa dan semuanya, sesuai untuk semua manusia. Sebab dipanggil syariat Islam ni, prinsip dia adalah, ciri-ciri dia adalah al-alamiyah, universal, menyeluruh untuk semua manusia. Jadi kita baca dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam dulu, selama 950 tahun Nabi Nuh mengajak kaum dia kepada Islam, dan tidak ada yang menerima dakwah Nabi Nuh. Jumlah yang beriman dengan Nabi Nuh ni, ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 80 orang dan sebagainya. Tetapi bilangan-bilangan itu masih menunjukkan sangat sedikit orang yang beriman dengan dakwah Nabi Nuh atau mengikut dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bila kita baca dulu di sini, tuan kitab kita bagi teras-teras utama dalam dakwah Nabi Nuh. Di sini dia tulis 4 teras-teras utama dalam dakwah Nabi Nuh. Yang pertama adalah teras akidah. Yang kedua disebut teras berkaitan dengan asas-asas gerakan dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga disebut tentang kesan iman, dan yang terakhir berkaitan dengan keperluan kesabaran sepanjang jalan dakwah. Malam ni insya-Allah kita baca satu, sempat tengok masa kita ni, berkaitan dengan teras yang pertama, yang utama dalam dakwah Nabi Nuh adalah teras akidah, asas kepada dakwah. Kalau kita tengok sebagai contoh kitab Usulul Dakwah yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam membahaskan tentang wasilah dakwah, kita kena tahu berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh umat, dan kita datangkan ubat yang bersesuaian dengan penyakit tersebut. Penyakit pada zaman Nabi Nuh ini adalah penyakit akidah. Perlu didatangkan prinsip akidah untuk membetulkan akidah. Masalah pada umat Nabi Nuh adalah akidah. Apa masalah akidah dia? Menyembah selain daripada Allah, mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Jadi Nabi Nuh bangun, berdiri di hadapan kaum ni, mengajak semua manusia kepada mentauhidkan Allah. Saya ingat guru kami mengajar tauhid dulu, masa mengajar tauhid, Faridatul Faraid, kitab ni susah juga ngaji dia. Tapi bila tengok ada seorang guru, ustaz daripada Kelantan, telah pun alih bahasa buku ni daripada Jawi klasik kepada bahasa Melayu moden sikit, dan kalau kita baca insya-Allah boleh sikit membantu. Tapi
masih lagi pengajian berteraskan ilmu kalam. Prinsip-prinsip falsafah banyak diketengahkan dalam pengajian ini. Disebut Nabi-Nabi ini datang, dia tak perlu untuk ajar manusia pada masa setiap zaman itu wujudnya Tuhan. Tak perlu bagi tahu Tuhan ni ada, tak perlu. Kerana Allah Ta'ala telah campakkan fitrah dalam hati ataupun jiwa manusia ini kepercayaan kepada Tuhan. Ada rasa percaya kepada Tuhan, kekuasaan yang hebat yang mengurus sama ada bumi, diri dia dan sebagainya. Kalau kita tengok orang-orang asli sebagai contoh, dia menyembah semangat, percaya kepada semangat pokok ke semangat busut ke, itu terpulang. Ada orang-orang pada zaman Nabi Syuaib sebagai contoh menyembah tanah lapang, tanah. Ada pada zaman Fir'aun, zaman Mesir kuno, percaya kepada kuasa sungai Nil, menganggap sungai Nil sebagai Tuhan dan macam-macam. Menunjukkan fitrah bertuhan itu ada. Fitrah bertuhan itu ada. Disebut oleh guru kami masa belajar dulu. Wallahu ta'ala, saya pun tak jumpa dia punya buku tulisan. Dia menyebut ketika mana seorang pemimpin komunisme Soviet Union nak mati, dalam keadaan sangat sakit, dia menyebut nama Tuhan. Ditegur oleh Joseph Stalin, pemimpin komunis Rusia, Soviet Union. Dia kata, bukankah guru kita Karl Marx bagi tahu Tuhan tu tak wujud, tetapi kerana terlalu sakit ketika itu, bergantungan dia adalah kepada Allah. Ini fitrah. Jadi masyarakat manusia pada masa itu telah pun percaya Tuhan tu ada. Cuma mereka menterjemahkan Tuhan itu dengan mengadakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat Tuhan yang lain daripada Allah Taala. Lalu Nabi Nuh bangun berhadapan dengan kaumnya, mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan memusatkan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan syirik, meninggalkan kesesatan. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaum dia Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bagaimana perjalanan dakwah Nabi Nuh berhadapan dengan kaum ni yang menerangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Demi sesungguhnya telah kami utuskan Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata kepada kaumnya secara sarahah, berterus terang, wahai kaum kesayangan aku, sembahlah kamu semua kepada Allah. Tidak ada bagi kamu ni Tuhan selain daripada Allah. Sesungguhnya aku bimbang, aku takut kamu nanti akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar, sangat dahsyat. Allah Ta'ala sebut lagi, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, dan Nuh berkata, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kamu bahawa kamu janganlah menyembah selain daripada Allah. Sesungguhnya aku takut yang nanti kamu akan dikenakan azab pada hari yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, iaitu hari kiamat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebut dialog Nabi Nuh dengan kaumnya, mengajak kepada prinsip akidah. Jadi kita nak sebut, kalau kita tengok dakwah Nabi Nuh adalah membetulkan kesalahan itu. Kalau kesalahan, kesilapan ataupun masalah berkaitan dengan akidah, didatangkan prinsip akidah. Didatangkan prinsip akidah walaupun kaum dia benci, walaupun ditolak. Ini prinsip dakwah.
Cumanya yang kita sebut bulan yang lalu dan ataupun 2 bulan-bulan yang lepas, pendakwah pada hari ini pendakwah yang berdiri tanpa prinsip, iaitu pendakwah yang berdiri atas ataupun dia bergerak seolah-olah dia sebagai seorang selebriti. Bila bergerak macam selebriti, dia akan meraihkan mad'u dia akan meraihkan audien dia, pendengar-pendengar dia. Apa sahaja perkara yang dibenci oleh pendengar, dia tak akan sebut, dia tidak akan sebut, kerana dia nak memastikan pendengar dia setia dan dia mendapat sambutan yang ramai dalam setiap kali dia menyampaikan dakwah dia. Dan ukuran dia adalah ukuran seolah-olah sebagaimana orang yang berpolitik ala-ala demokrasi, iaitu mencari pungutan suara ataupun undi untuk memastikan dia kekal berkuasa. Dan dalam dakwah itu bukan prinsip dia. Walaupun dakwah nak mengajak orang seramai-ramainya kepada Islam, tetapi mengajak kepada Islam dan dengan Islam, dan jangan sekali-kali menodai prinsip dalam dakwah. Kadang-kadang menyebut perkara yang tak sepatutnya disebut atau perkara yang tidak ada kena-mengena dengan Islam, demi memastikan orang masih kekal bersama-sama dengan dia. Nabi Nuh bila bercakap, orang tak dengar bercakap dia. Peringkat awal dengar bila tengok dakwah Nabi Nuh bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat pada masa itu, lalu mereka tinggalkan dakwah Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh terus menerus mengajak, kerana dakwah kita kena pegang. Yang bagi hidayah ini adalah Allah. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dia hendak, dia mahu, bukan siapa yang kita hendak, bukan kepada siapa yang kita mahu. Jadi bila kita pegang itulah asas dia. Jadi menyampaikan prinsip, walaupun prinsip itu dibenci oleh orang, mesti kita utamakan. Nabi Nuh sebut secara jelas, jangan kamu sembah selain daripada Allah. Sedangkan ketika itu kaum dia menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, dan berbilang-bilang. Dan Nabi Nuh bercakap berulang kali di hadapan kaum dia. Nabi Nuh menunjukkan bukti, dalil, hakikat tauhid dengan tanda-tanda alam, ciptaan, tanda-tanda kejadian alam, yang mana kaum dia hidup dan menyaksikan ciptaan ataupun menyaksikan sendiri konsep alam itu, ciptaan alam itu, menyaksikan bulan, bintang dan sebagainya. Sebagai disebut oleh Allah dalam surah Hud dalam surah Nuh ayat ke-15 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kamu wahai kaum aku tak tengok bagaimana Allah Ta'ala menjadikan 7 lapisan langit, 7 langit tibaqa. Tibaqa ni kalau tengok dalam kitab tafsir sebut mutatabiqatun ba'duha fawqa ba'din. Maksud kita lebih kurang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Cuma Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat berkaitan dengan langit ini, kalau dalam surah Al-Mulk dia menyebut sama ada dua pandangan yang dia buat, sama ada bertingkat yang melekat ataupun satu langit dengan satu langit ada satu selang yang ada satu tempat kosong lah yang menyelangi antara satu langit dengan satu langit. Bila sebut Allah Ta'ala yang menjadikan langit, dan langit, kaum Nabi Nuh tak dapat nak berhujah mengatakan Tuhan dia yang menjadikan langit. Tak dapat nak berhujah kerana mereka tidak dapat mendatangkan satu bukti yang menunjukkan alam ini dijadikan oleh Tuhan dia, berhala-berhala dia. Tak boleh. Lalu Nabi Nuh kata, apakah kamu tak tengok yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah, dan langit ini pula bertingkat-tingkat. Besar langit ni, besar langit. Kalau kita tengok mudah buat bumi kecil, langit pertama, langit kedua, langit ketiga,
langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian Allah Ta'ala sebut wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala tu lebih luas daripada langit dan bumi. Besar mana pula lagi tu? Besar mana pula lagi tu? Jadi Tuhan yang menguruskan benda yang besar-besar ni mestilah hebat. Itu menunjukkan kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang boleh meningkatkan iman tauhid kita kepada Allah, yang menunjukkan Allah ni berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah Ta'ala menjadikan bulan padanya ada cahaya, dan menjadikan matahari tadi sebagai seolah seperti lampu yang bersinar. Matahari seperti lampu yang bersinar, bulan bercahaya. Ini bahas panjang lah kalau dalam ilmu sains kita tengok adakah bulan tu sendiri memiliki cahaya ataupun cahaya pinjaman dari matahari, tu kita tengok orang sains. Tapi kalau kita tengok dari segi falak dia, kita akan nampak kehebatan yang ada dalam penciptaan matahari dan bulan ni. Cukup hebat ni. Kalau kita tengok sekarang ini 15 dah 14 ke 16 kita maksudnya bulan dah mengambang penuh. Di mana kedudukan bulan, di mana kedudukan matahari. Jadi itu kita boleh tengok kehebatan ni. Dan ini disaksikan oleh kaum Nabi Nuh pada masa itu. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Ta'ala lah yang menumbuhkan kamu daripada bumi sebagai pertumbuhan yang sempurna. Maksud dia, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu daripada tanah sebagai penciptaan yang sempurna. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Ta'ala akan mengembalikan kamu kepada tanah dan akan mengeluarkan kamu pula selepas daripada itu dengan pengeluaran yang sempurna. Bila mana Allah Ta'ala jadikan kita daripada tanah. Manusia ni, bila kita manusia lah, kalau kita di sini, kita kalau kenal asal usul, tahu asal usul, kalau kita ni asal dari mana. Kena ingat, banyak orang asal daripada kampung, daripada keluarga yang susah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kelapangan hidup, rezeki yang melimpah, dia senang. Tapi dia kena kenal asal dia dulu susah. Itu dari segi kehidupan. Kalau kita pergi lebih jauh, asal manusia daripada tanah. Di mana tanah duduk tanah? Tanah tempat yang dipijak-pijak. Hari ni kalau orang nak pijak tanah apa, marah, mak ayah marah. Kan dulu orang tak marah pijak tanah ni. Kemudian dulu berkubang dengan tanah tu, orang tak ada marah. Oh, kotorlah tanah. Kotor tanah itu. Mulianya kita sampai tanah setitik pun tak boleh kena badan kita ketika hidup ni. Bila mati so dilumur orang dengan tanah tu. Dilumur orang dengan tanah. Dibarin, dibalut dengan kain kapan, ditemukan hidungnya ke tanah, barin dalam lambung kanan, sisi kanan. Yang kita geli ataupun jijik pada tanah. Ini ingat, tanah yang kita jijik ini pada masa hidup ini, kita akan dikembalikan balik kepada tanah. Kemudian kita akan dikeluarkan daripada tanah di hari kiamat. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu bumi ini bisatan. Bisatan ni maksud dia rata. Allah Ta'ala jadikan kamu bumi ni rata. Rata maknanya kita tak tertonggin lah, elok duduk. Rumah duduk tegak, tak ada terbalik-terbalik, tak ada. Tegak, hamparan yang cantik. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu dapat berjalan di atasnya dengan jalan yang sangat luas. Dan ayat ini menunjukkan secara jelas detailnya tentang makhluk, kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kesempurnaan kejadian dan kecantikan penciptaan. Sesungguhnya mereka, yakni kaum Nabi Nuh, mengetahui tentang tanda-tanda. Penduduk kaum Nabi Nuh ni, kita janganlah anggap bingung macam itu je. Mereka ni ada tamadun dia. Setiap zaman dia ada tamadun. Kita tamadun kita lah, kita rasa hebat lah. Kita hari ni buat semua gunakan apa nama ni, kita panggil internet lah, satelit.
dan hubungan komunikasi yang cukup cepat, kenderaan pun cukup laju dan sebagainya, perhubungan jadi pantas. Tapi zaman dulu dengan teknologi dia lah, dengan teknologi pada zaman hari itu. Jadi setiap zaman ada tamadunnya sesuai dengan zaman dia. Lalu orang pada masa itu tengok kejadian alam ini, tengok matahari. Apa guna matahari itu? Orang dulu pun tahu guna matahari, bukan kita je tahu. Matahari sumber tenaga dan macam-macam. Manusia kalau nak sihat kena matahari. Ada orang berjemur matahari duha. Ada pokok-pokok perlukan kepada matahari. Dan bulan juga perlu. Bulan untuk perjalanan pada waktu malam dan sebagainya. Bumi, langit dan sebagainya disaksikan oleh umat Nabi Nuh pada masa itu. Dan perkara inilah yang berlega dalam kehidupan manusia pada zaman itu, waktu siang ke, waktu malam ke, gelap ke, cerah ke, minum dan sebagainya, dan menunjukkan peredaran perjalanan alam yang disebut oleh Nabi Nuh tadi, disebut oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, bermula dari ayat ke-15 tadi. Bagi orang yang berfikir, dia akan nampak bahawa alam tadi tidak bergerak secara sendiri, tidak bergerak secara sendiri. Dia mesti ada penyelaras atau pentadbir, ataupun bahasa yang paling tepat adalah Tuhan yang menyusun atur perjalanan alam. Matahari ini kalau kita tengok sebagai contoh, benda automatik, kita sebut automatik. Kalau komunis kata bumi ni jadi semula, langit bumi ni semula jadi, automatik dia akan bergerak, benda sama aja automatik ni. Kalau salah saya pun tak pandai lah bagi teknologi ni. Sekolah, kalau rakyat mana ada makmal sains pun tak ada kemeh tu. Saya tabung uji pun tak pernah pegang. Masa sekolah di tingkatan 5 baru pernah pegang tabung uji. Tak tahulah, kalau fakta saya salah minta maaf. Tapi saya tengok dengan apa yang saya perhati, bukan kajian, perhati. Benda yang automatik sebagai contoh jam, dia akan bergerak sama je. Detik, saat sama je pergerakan dia. Apa nama jarum panjang tu sama je, minit, jam pun sama. Apa lagi benda automatik? Kipas kita buka automatik, dia akan pusing automatik. Kalau ke kanan lah, kalau lawan jam lah, ikut jam lah. Ke kiri ke kanan, bila kita tekan untuk dia swing tu pun sama je. Ke kanan dulu ke kiri dulu, dia akan sama, dia tak akan tukar, sama je. Kecuali kalau dia tak sama, dia ada masalah rosak. Adalah mungkin barang-barang dalam komponen elektronik dia ada masalah, menyebabkan kadang dia pusing kanan tak pergi kiri dah, sebagai contoh. Ataupun nombor 1, 2, 3 dia sama. Tapi matahari semalam pukul 10 pagi dengan matahari hari ni 10 pagi tak sama dia punya suhu dia. Tak sama. Matahari pukul 1 bulan malam ini ataupun pukul 10 malam ini, dia punya suhu dia dengan 10 malam semarin, malam kemarin tak sama suhu dia. Tak sama suhunya. Kenapa? Ini menunjukkan dia disusun dengan cantik oleh Tuhan yang sangat sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji khusus tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah Taala ni? Rabb Al-Alamin, Tuhan yang mengurus tadbir sekalian alam. Jadi takwa kepada Allah adalah bukti kepada kukuhnya tauhid di dalam hati. Bila kita tengok kepada kejadian Allah, ciptaan Allah, kita kena berfikir yang benda ni tak jadi sendiri, yang benda ni tak jadi sendiri. Kita tengok sistem, saya selalu sebut sistem yang ada atas muka bumi. Sistem kalau kita tengok dari segi teknologi automobil sebagai contoh, kenderaan, sistem dia sangat hebat. Kita setengah orang dia akan puji kenderaan tu. Orang yang lebih jauh pemikiran dia akan puji engineer ni, ataupun orang yang pereka ni, pencipta ataupun kilang dia yang boleh mencipta kehebatan kenderaan sehebat itu. Boleh berhenti sendiri, boleh parking sendiri, kalau nak isi dia boleh break sendiri dan sebagainya. Teknologi. Jadi kita ni bila tengok, kalau orang kafir,
Orang yang tak ada akidah, dia tengok bulan, dia tengok bintang, dia tengok matahari, dia akan kata hebat bulan, hebat matahari, hebat bintang tu, hebat bumi, hebat gunung, hebat burung. Bagi orang yang ada akidah, hebat bumi itu mengatakan hebatlah Tuhan yang menjadikan matahari, hebatnya Tuhan yang menjadikan bulan dan bintang dan seluruh alam ini. Lalu itu menjadikan kukuhnya tauhid di dalam hati, dan dia adalah kekuatan yang bergerak, yang menghidupkan sifat kehambaan dalam diri manusia. Dan inilah manhaj yang didatangkan dengan Nabi Nuh AS. Ani'budullaha wattaquh, kamu sembah Allah dan takwalah kamu kepada Allah. Takwa ni kalau tengok dalam kitab tafsir, takwa adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah SWT larang. Itu prinsip takwa. Seorang hamba yang bertakwa, menyerahkan diri 100% kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, dia mesti buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, dia mesti tinggalkan. Jadi kalau kita pun mengukur, kalau guru mengukur murid dia baik, mestilah murid yang dia suruh semua buat, dilarang semua tinggal. Dia sebagai murid, kita sebagai majikan, pekerja yang didikasi, apa yang arahan daripada majikan, pekerja tadi patuh, larangan dia pekerja tak buat. Jadi kita akan kata dia sebagai pekerja didikasi. Jadi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, apa yang Allah Ta'ala suruh mesti kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang bersungguh-sungguh untuk kita tinggalkan. Lalu inilah disebut dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi Nuh prinsip dia mengajak manhaj dalam dakwah ini adalah manhaj akidah tadi, berdasarkan kepada ibadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un, sembahlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan taatilah kamu kepada aku. Taat ni patuh kepada ajaran aku. Syekh Qutb rahimahullah. Jadi buku ni buku sebelum zaman Al-Sisi. Saya dimaklumkan di Al-Azhar hari ni tak ada lagi buku-buku daripada Syekh Qutb ni, tak ada lah. Jadi ini Amid kuliah ni panggil apa? Ketua fakulti tu orang sini panggil buah lah apa benda rektor ke apa, silah dia tu. Jadi diambil pandangan Syahid Sayyid Qutb rahimahullah. Dia kata Syahid Sayyid Qutb menyebut, wal ibadatullahi wahdahu manhajun kamilun yashmilu tasawwurul insani li haqiqatil uluhiyah wa haqiqatil ubudiyah. Ibadah kepada Allah yang esa ini adalah manhaj yang sempurna, yang meliputi gambaran tasawur kemanusiaan, tasawur kepada manusia, kepada hakikat uluhiyah dan hakikat ubudiyah, hakikat ketuhanan dan hakikat perhambaan. Ubudiyah, ta'abud. Ta'abud ini kalau kita baca dalam buku-buku dakwah, sebagai contoh Hasan Al-Banna menyebut dalam Risalah Ta'alib, ta'abud ini adalah kita turut dan patuh, dengan tak payah kita nak cari apakah rahsia-rahsia, kenapa sembahyang maghrib 3 rakaat, kenapa sembahyang subuh 2 rakaat. Asas kepada ibadah adalah ta'abud, dengar dan patuh, buat je. Dan takwa tadi adalah jaminan untuk istiqamah dengan manhaj dan juga tidak berpaling kepada manhaj yang lain, seperti tidak riak, tidak berpura-pura dan tidak ragu. Dan taat kepada Rasul ialah cara wasilah untuk istiqamah dalam manhaj dan mendapat petunjuk daripada sumbernya yang asal. Dan berterusannya gabungan ibadah, takwa dan juga taat kepada Rasul ini berterusan selama mana risalah itu masih wujud. Jadi kita tengok bila diajak kepada kaum dia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala,
dan apa yang disebut oleh Nabi Nuh itu dilihat, difahami, didengari oleh kaumnya, tetapi mereka respon, bertindak balas terhadap dakwah Nabi Nuh dengan menuduh Nabi Nuh ini sebagai pembohong dan menolak ajaran Nabi Nuh. Dan yang paling menarik, mereka beranggapan bahawa risalah ataupun kerasulan ini tidak layak diberi kepada manusia. Disebut dalam Quran, ma naraka illa basyaram mithlanak, kami tengok kamu Nuh ni manusia serupa kami je. Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Tidaklah dilihat bagi tidak ada pada diri Nuh tu melainkan dia adalah manusia serupa kamu je, yang menginginkan kelebihan di kalangan kamu. Kalaulah Allah Ta'ala nak menurunkan Rasul, nescaya Allah akan menurunkan malaikat. Kami tak pernah dengar ada Rasul dari kalangan manusia daripada ayah-ayah kami yang dulu. Menyebutkan dia nak malaikat menjadi Rasul. Kita sebut dulu, Rasul ini adalah qudwah. Qudwah ni ikut. Kita nak turut. Nak turut Tok Imam. Kita tak larat Tok Imam datang masjid ni, so kalau subuh 5.30 dah sampai, kita pukul 6 belum sampai lagi. Tu kalau sampai ke masjid, malaikat dia sujud tak bangkit-bangkit. Kita sujud sejadah itu pun kita dah gaduh dah lama sangat. Kalau boleh dipendek-pendekkan lagi tu. Kalau boleh baca sejadah je, tak payah baca Al-Insan tu, penat berdiri tu. Ini kita nak, ini kaum Nabi Nuh dah ikut malaikat. Kalau ikut malaikat tak terikut kita. Sebab Nabi ni ikutan yang mampu untuk kita turut. Lalu Allah datangkan Nabi daripada makhluk yang sama jenis dengan manusia, iaitu manusia sendiri. Sikit lagi yang terakhir, bila dakwah Nabi Nuh ini, orang tanya apa dakwah Nabi Nuh ni? Apa syariat Nabi Nuh? Kita sebut tadi ada 3, akidah, ada akhlak. Apa syariat Nabi Nuh? Dijawab oleh pengarang kitab kita, inna syari'ata manhajun amaliyun tanzimi lil hayah. Syariat ini adalah manhaj praktikal dalam yang tersusun dalam kehidupan. Yahtajuha ashabul aqidati liyaltamizu biha, yang memerlukan orang yang ashabul aqidah ataupun orang yang beriman dengan untuk patuh mulazamah dengan syariat tadi. Siapa-siapa yang i'tiqad dengan Allah, maka dia kena patuh dengan syariat Allah. Dan orang yang kafir tak perlu bagi dia satu syariat kerana dia telah kafir kepada Allah. Ada kesimpulan kita sebut, mana syariat Nabi Nuh ni? Syariat Nabi Nuh apa dia syariat Nabi Nuh? Tak adalah syariat Nabi Nuh, sebab tak ada orang beriman. Kaum dia tu ketika Nabi Nuh ajak prinsip akidah, bila tak ada, mereka tak beriman, berterusan dengan kafir, tak perlu kepada mereka syariat kerana mereka ni orang yang kafir. Dan syariat ni bagi orang yang menerima prinsip ketuhanan Allah, beriman kepada Allah, Allah turunkan syariat sebagaimana umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan masuk tentang asas-asas yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam menyampaikan ajaran dia kepada kaum dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin ifdhal musallin ulhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi